Ipoh Timur minta Menteri Kesihatan menyatakan mengenai tindakan yang telah dibuat oleh pihak kementerian susulan kematian seorang pakar perubatan patologi di Hospital Lahad Datu yang dilaporkan telah dibuli di tempat kerja, dan apakah langkah yang dirancang untuk mengelakkan kejadian buli daripada berulang dalam kalangan doktor-doktor. Terima kasih Timur sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih YB Ipoh Timur yang sentiasa menunjukkan sifat cakna dan keprihatinan beliau khasnya kepada para doktor yang kita tahu saban hari bertugas ya memberi khidmat bakti kepada seluruh rakyat Malaysia. Ya, terlebih dahulu juga saya mengambil sekali lagi peluang untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Dr. T yang telah meninggal dunia yang kita tahu semua adalah 29 Ogos 2024. Ada dua perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur Datuk Timbalan Yang Pertua. Yang pertama adalah yang terkait dengan apakah tindakan KKM untuk menangani kes ini, untuk mendapat apa yang dikatakan sebagai closure pada kes ini. Kedua adalah apakah langkah-langkah seterusnya untuk mengelakkan berulangnya kes seumpama ini. Nah, pertama untuk saya sebutkan, KKM telah meneliti perkara ini dan setelah kita lakukan kajian ataupun jawatankuasa dalaman internal investigation yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berserta dengan Hospital Lahad Datu itu, ini adalah tindakan susulan yang telah saya putuskan dalam POSCAP untuk mewujudkan satu jawatankuasa bebas. Jadi kita sudah lakukan segera ketika berlakunya kematian itu. Ini adalah langkah seterusnya untuk mewujudkan ataupun telah pun diwujudkan ya jawatankuasa bebas siasatan ini yang dipimpin oleh yang berbahagia Tan Sri Borhan bin Dollah mantan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ya. Dan utamanya yang perlu saya sebutkan adalah term of reference. Term of reference itu adalah antara lain menjalankan siasatan terperinci secara bebas dan inklusif untuk kita ya memastikan dan segalanya dalam siasatan untuk kita ada satu closure dengan izin. Kedua adalah mengenal pasti punca kes insiden kematian berlaku dan mengesahkan sama ada benar wujud apa yang dikatakan sebagai dakwaan buli itu. Dan ketiga adalah menyediakan laporan lengkap ya berhubung hasil siasatan dan penelitian pasukan petugas khas dalam masa 3 bulan Timbalan Yang Pertua bertarikh bermula pada 10 Oktober yang lalu. Nah, adapun jawapan kedua ini yang terkait dengan apakah langkah-langkah kami, mustahak untuk saya tekankan betapa mustahaknya ya, betapa pentingnya untuk pertama-tama mewujudkan dalam iklim ambien suasana kerja work culture yang kalau dengan izin saya sebutkan sebagai adjust work culture dalam MOH ataupun mewujudkan suatu suasana ambien sekitar kerja, tempat kerja yang mewujudkan dan membudayakan ya keadilan, empati, compassion dan ihsan belas. Saya sekali lagi tegaskan bahawa KKM tidak akan berkompromi, ya, KKM tidak akan berkompromi dalam isu buli dan dan dengan itu juga ya saya tahu ada lagi cases ya. Walaupun kita berikan 3 bulan untuk kes Lahad Datu mendiang Dr. T itu Datuk Yang Pertua untuk kita tangani, kita langsungkan 3 bulan lagi kepada jawatankuasa bebas itu untuk melaksanakan siasatan kepada semua dakwaan-dakwaan buli di seluruh negara. So another extra 3 months kita berikan kepada jawatankuasa bebas ini yang dipimpin oleh Tan Sri Borhan itu. Sudah tentu buli dalam perkhidmatan kesihatan negara kita tidak bermula dengan Dr. T. Tapi kita perlu pastikan dia akan berakhir dengan Dr. T. Dalam konteks ini, saya nak minta pendirian yang jelas daripada Yang Berhormat Menteri dan juga pihak kementerian. Adakah kementerian punya rencana atau cadangan kurang-kurangnya untuk mengemukakan atas dasar dan prinsip accountability dan ketulusan untuk mengemukakan hasil atau dapatan laporan daripada jawatankuasa tersebut kepada tidak-tidaknya kepada Parlimen, kepada orang ramai, kepada rakyat Malaysia. Keduanya, apakah sebenarnya tindakan yang boleh
dan akan diambil sekiranya dapatannya memang terdapat unsur atau memang bukan saja unsur, ada pembulian yang telah membawa kepada kematian Dr. Teh. Apakah maksimum sentence atau maksimum tindakan yang boleh diambil dengan izin oleh pihak KKM, dan sudah tentu sekiranya terdapat unsur jenayah PDR dan juga tindakan undang-undang perlu diambil. Tetapi sekiranya tidak didapat unsur jenayah tu, apa yang boleh didapat sekiranya didapati ada unsur pembulian yang telah membawa kepada kematian. Terima kasih. Muhammad Menteri. Ya, ringkasnya adalah ketika dapatan diketemui dan dibentangkan kepada kami daripada jawatankuasa bebas ini, kita akan mengambil sikap bahawa tidak akan kita sembunyikan ataupun keep secret. Kita akan mengambil sikap untuk mendedahkan atas prinsip accountability, kebertanggungjawaban, dan juga atas prinsip transparansi, ketelusan. Sebabnya mustahak untuk perkara ini dilakukan sedemikian supaya semua pihak dapat mengambil pengiktibaran yang penuh, sama ada pelaku maupun dari sudut policy makers dan eksekutif pelaksana, dan juga kita sebagai pembuat dasar. Kita mesti tahu akan sebenar-benarnya perkara itu secara granular, secara detail, supaya kita mengambil iktibar dan dijadikan satu policy seterusnya kalau mau kita ubah policy berdasarkan evidence, berdasarkan maklumat yang tepat. Jadi oleh kerana itu saya tidak akan berkompromi untuk tidak mendedahkannya, bahkan sebaliknya akan mendedahkannya atas prinsip transparansi, ketelusan, dan atas prinsip kebertanggungjawaban. Dan andainya, jangan lupa apa yang saya lakukan dalam 2018 ketika saya mengadakan satu independence committee untuk menangani satu kes bully yang mungkin boleh ahli-ahli berhormat Google, berakhir dengan satu situasi di mana seorang ketua jabatan, saya tak perlu sebut yang mana, di satu hospital awam, hospital MOH di Lembah Kelang, yang berakhir dengan ketua jabatan itu diambil tindakan lalu dipecat. Dan kerana beliau adalah jusa kedudukan tertinggi, ia melibatkan kuasa yang paling tinggi di negara ini. Jadi jangan ambil mudah, dan saya tidak akan berkompromi dalam hal ini. Dan andainya benar wujud evidence, sangat mustahak untuk tindakan itu diambil seterusnya. Andainya juga tidak. Jadi kita pun juga mengambil iktibar supaya jangan mudah-mudah kita membuat pertuduhan. Itu pun satu hal. Kita mesti mengimbangi sikap dan culture itu yang betul. Terima kasih sekali lagi. Isu buli bukan satu perkara yang baru. Kita pernah dengar berkaitan dakwaan isu buli dan juga jenayah seksual sebelum ini yang disebutkan oleh Menteri tadi, Ketua Jabatan Ortopedik di salah sebuah hospital KKM yang melibatkan pegawai di bawahnya. Dan baru-baru ni saya dapat maklumat bahawa ada isu buli yang berlaku di hospital KKM juga di Semenanjung, yang malangnya juga melibatkan dakwaan melibatkan ketua jabatan patologi juga dan beberapa pakar patologi yang terlibat. Dan saya dimaklumkan ada laporan polis, ada laporan kepada integriti KKM, ada laporan ke pejabat yang berhormat Menteri Kesihatan sendiri. Soalnya adalah kalau kekhawatiran kita, kalau ada rentetan apa yang berlaku kepada pakar patologi Datu ini daripada kes yang saya dimaklumkan 4 bulan yang lalu laporan telah dihantar dan kita tak tahu apa tindakan, seolah-olah tidak ada tindakan. Jadi ini sesuatu kekhawatiran di luar sana. Dan apakah sebenarnya yang telah berlaku, kerana kita melihat juga jawatan kuasa bebas yang dibentuk ini adalah selepas berlaku kematian mendiang pakar patologi di Lahad Datu itu. Jadi mungkin boleh memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Langat, mestilah jawatan kuasa bebas itu selepas berlakunya tragedi itu, takkan sebelum. Namun nak saya tekankan dahulu
bahawa kita telah menubuhkan siasatan dalaman. Ada tuduhan mengatakan kementerian dan saya sendiri lewat. Sejurus selepas perkara itu berlaku, kita telah mengadakan siasatan dalaman. And that was exactly itu juga apa yang saya lakukan dalam tahun 2018. Sebelum kita mengadakan satu jawatankuasa yang memang completely independent seperti mana yang telah kita tubuhkan untuk menangani kes Lahad Datu kali ini yang dipimpin oleh Tan Sri Burhan, ya, bekas mantan KPPA. Jadi jangan mudah-mudah mengambil begitu. Sebaliknya juga, ya, kes mungkin hari ini tidak ada pada maklumat Tuan Yang Alia Berhormat. Satu kes lagi, satu kematian kes di Hospital Seberang Jaya yang juga dituduh, yang juga didakwa sebagai kes buli. Dan saya memerhatikan, ya, saya memerhatikan apapun dapatan, apapun facts dan figures, datanya, informasinya. Jadi saya pun juga tidak akan mengambil mudah-mudah sikap untuk membuat to jump to conclusion dan membuat tuduhan itu. Terutama ketika kita memerhatikan bahawa soalan tidak kecukupan tenaga di Seberang Jaya itu tidak sebenar-benarnya begitu. Bahkan sebaliknya, 25 keperluan MOs di Seberang Jaya Hospital itu, kita punya 30 MOs di sana berbanding dengan hospital-hospital sebalik, ya, berdekatan yang sangat berkurangan di Alor-Star, di Sungai Petani. Itu memang mereka punya kekurangan dan defisitnya. Jadi sekali lagi saya sebutkan pada Datuk Ketua di Dewan Yang Mulia ini bahawa kita juga akan mengambil, saya pasti kita juga akan mengambil siasatan awal kes yang baru ini dan juga akan menyusuli mungkin juga dengan jawatankuasa bebas. Jadi saya tekankan sekali lagi, Julai ia berlaku, tetapi kita telah, kita telah mengambil 29 Ogos kes berlaku, tetapi kita telah mengambil sikap menjalankan siasatan dalaman dahulu sejurus, ya, dan juga 10 Oktober adalah penguatkuasaan ataupun tertubuhnya jawatankuasa bebas yang dipimpin oleh Tan Sri Burhan itu, Datuk Yang Dipertua. Jadi put it in perspective. Kita tidak akan berkompromi dalam hal menangani kes buli dan kita mahukan adjust work culture di MOH, satu suasana kerja berpasukan yang adil yang akan yang akan menjadi budaya kerja dan saling menghormati dalam rangka semangat madani. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas lebihan waktu ini.